Assalamualaikum, apa khabar semua? 17 Februari 2024. Okey teman-teman, dah nak dekat 24 bulan 2 2024. Jadi sekarang Amerika dan airline mereka sedang meeting di Munich. Mungkin tak jadi nak berbincang pada 24 bulan 2 ni untuk menyambut hari bermulanya perang Ukraine Rusia. Dan kita cerita sedikit tentang Putin speech interview dia dengan Tucker Carlson dari US. Dan Putin buat lagi satu interview kali ni, tapi wartawan dia wartawan Rusia. Dan esok baru kita bincang apa yang Putin katakan. Nah, walau Tucker interview Putin dah mencecah 150 juta, tapi saya doakan yang view ni adalah kebanyakan rakyat US. Dan kita cerita sedikit apa terjadi di ADFK, kerana kita tahu yang Zelensky menghantar sebanyak mungkin askar elit Ukraine yang tinggal di ADFK. Dan Rusia dah berjaya mengepung askar Ukraine di sesuatu tempat. Ini adalah berita dari TASS. TASS adalah berita Rusia dan askar Ukraine yang dikepung berdekatan Donetsk. Dan walau berita dari Rusia pun masih tidak beritahu di mana askar Ukraine ini dikepung, kerana ini kemungkinan rahsia lah. Dan askar Ukraine cuba larikan diri dari serangan ini, kerana anda ingat ADFK ini senang mereka nak tawan, tapi sebenarnya susah. ADFK dekat dengan Donetsk. Donetsk adalah kawasan Rusia, dapat tawan sebelum ini, dan Rusia berjanji akan hentikan serangan misal dari Ukraine. Ini janji Putin. Dan ADFK adalah tempat Ukraine menyerang orang awam di ADFK. Jadi ADFK adalah penting untuk Rusia neutralkan. Dan dianggarkan sebanyak 50,000 askar Rusia berada di sekitar ADFK. Ini adalah komen dari Ukraine sendiri. Dan penting untuk Ukraine sekarang membantu askar Ukraine yang dikepung, kerana askar inilah yang akan membantu Ukraine selepas ini. Sebelum ini Ukraine tidak akan datang membantu ke apa. Sekarang ni baru kerana mereka dah kekurangan askar, barulah penting untuk mereka askar yang dikepung ni untuk diselamatkan. Atau teman-teman tahu askar elit Ukraine ini kebanyakannya adalah askar Nazi Azov Ukraine yang Rusia hantar balik ke Ukraine sebagai tawanan. Dan askar elit ini kali ini datang lagi membantu Ukraine. Kalau ditangkap balik kali kedua, mungkin hukuman matilah mereka akan hadapi. Mana kita tahu undang-undang Rusia. Kerana Putin komen sebelum ini, kenapa askar Azov Nazi yang ditawan dihantar balik ke Ukraine, dihantar balik ke barisan hadapan. Dan kalau Putin tahu, Putin tak akan lepaskan mereka. Berita terbaru di ADFK ialah Zelensky. Berita dari British, Zelensky menghantar askar Azov untuk membantu, telah menemui jalan buntu kerana mereka 10,000 askar Ukraine elit telah dikepung Rusia. Dan Zelensky sekarang telah melarikan diri ke Berlin, Jerman untuk berbincang. Dan dari berita Azov, Army sendiri mengatakan yang mereka bukan hanya datang membantu, tapi dikepung 360 darjah oleh askar Rusia. Jadi anda dapat bayangkan apa yang Ukraine kena sekarang, macam perangkap dengan meat grinder Rusia. Dan bukan hanya mereka askar Azov Army berkata mereka dikepung, tapi mereka dah pun kalah di ADFK. Sebab tu mereka cuba bertempiaran lari lah, senang cerita mereka ni semua. Dan ingat, ini adalah pertahanan terakhir untuk Zelensky bertahan. Dan ini pun hancur. Jadi pasti US dan ally akan menangis kerana
kerana kekalahan ini. Dan askar Ukraine datang membantu hanya melihat banyak mayat askar Ukraine yang dah mati. Jadi askar Azov Army ini datang membantu hanya untuk memberi nyawa mereka kepada Rusia. Dan apa yang Zelensky lakukan sekarang berada di Jerman, lari dan meminta torek misil mungkin daripada Jerman yang boleh menembak Rusia dari jarak jauh, kerana ini janji Jerman untuk memberikan kepada Ukraine. Daripada dulu minta tak dapat-dapat peluru berpandu torek misil ni. Dan kalau tak dapat Zelensky senjata jarak jauh ni, Zelensky akan duduk di Dubai, yang rumah yang dia baru beli berjuta-juta tu. Ataupun kalau saya jadi dia, saya duduk di US. Kalau dia duduk di US dah janji untuk beri perlindungan kepada dia seperti seorang bekas presiden US. Ada bodyguard, ada apa semua dia akan dapat kalau dia duduk di US. Ini janji Biden lah. Kalau saya jadi Zelensky. Apapun perang Ukraine dan Rusia, US dan ally ketinggalan bukan hanya senjata, malah taktik juga. Ini juga apa yang British katakan keruntuhan Ukraine kerana general-general US yang tak berpengalaman dalam perang dunia. Mulut mereka saja besar dalam perang, tapi berdepan Rusia mereka kalah. Dan John Kirby juga berkata jika 61 bilion diberi kepada Ukraine, siang-siang IDF tak akan kalah kepada Rusia. Tapi kita tahu US dah tak mampu nak beri Ukraine senjata kerana pengeluaran senjata mereka sendiri tak dapat beri kepada Ukraine. US ingat Rusia sudah membina 45 line di IDF-K, tapi sebenarnya bila askar Azov berundung, mereka kata tidak ada 45 line Rusia bina di IDF-K. Dan jika IDF-K jatuh, Rusia akan mara dengan lebih lagi. Dan Ukraine sekarang kekurangan artillery shell atau sudah tidak ada, dan US dan allies sendiri pun dah tak ada stok. Walaupun air defense missile, ini yang dikatakan oleh Bush baru-baru ini. Ini yang dikatakan oleh bekas Presiden Bush. Yang US sekarang menghasilkan artillery shell sebanyak 40,000 sebulan dan Ukraine gunakan 6,000 sehari. Dari Daily Telegraph berkata yang British juga tidak ada stok shell lagi untuk beri kepada Ukraine atau untuk mereka nak gunakan. US adalah sedikit tapi semuanya di kebanyakan tempat di dunia. Kem-kem tentera US banyak di dunia. Mereka pun perlukan benda ni semua. Dan US dah berbulan-bulan kekurangan shell dan US terpaksa beri Ukraine cluster bomb yang diharamkan dunia, dan Rusia juga sekarang menggunakan cluster bomb. Dan Ukraine terpaksa menggunakan FPV drone untuk ganti artillery shell, dan mereka berminat untuk menghasilkan 1 juta drone FPV untuk digunakan dalam perang ini. Dan juga beberapa hari lepas berita saya dah mengatakan yang FPV drone ini sekarang dah kena jam dengan Rusia. Setiap ada askar Rusia yang akan bawa backpack untuk jamkan FPV shell ini. Dan pengeluaran Rusia sekarang drone mereka satu hari 10,000. Satu hari 10,000 teman-teman. Macam mana? Semua perkara ini terjadi ketika Zelensky, Blinken dan Warmonger meeting di Munich. Mereka ingat, Zelensky ni ingat. Beberapa hari lepas mereka ingat mereka nak membantu askar mereka di IDF-K, menghantar askar kereta tank apa semua yang ada untuk menang. Tapi sebenarnya mereka lambat 2 hari. Jadi apabila mereka sampai di sana, perang dah nak selesai. Maksud saya memang dah tak dapat nak diselamatkan lagi lah. Mereka lambat 2 hari. Rupanya Rusia tak beri mereka chance untuk datang membantu.
Beberapa hari lepas pun saya ada bagi tahu yang Rusia sekarang cuba mengebom jalan-jalan masuk ke IDF-K. Maknanya dah tak ada jalan masuk, betul tak? Jadi mereka nak masuk macam mana? Jadi mereka lambat 2 hari. Tangguhlah kau Zelensky. Kena lagi Zelensky dengan US kali ni. Tapi kali ni memang lepas ni dah tak ada lah. Kat mana dia nak bertahan lagi? Kiev pun sekarang hari-hari kena serang. Di mana-mana saja. Tapi ini adalah fortress IDF-K ni adalah fortress yang dibina daripada 2014 Tanpa kita sedari, kita ingat Bakhmut saja rupanya IDF-K pun ada. Inilah tempat yang paling pertahanan untuk Ukraine pun dah nak jatuh dah. Kita tahu Houthi mengganggu Red Sea kan. Anda teman-teman pun tahu kan, yang Houthi mengganggu Red Sea. Dan apa jadi sekarang? British, US, semua kapal-kapal yang adalah tak banyak lah yang lalu menggunakan bendera China dan Rusia, kerana mereka tahu yang Houthi takkan, insyaAllah, dan Houthi tidak akan ganggu kalau kapal itu adalah daripada Rusia dan China, dan mereka menggunakan bendera China dan Rusia. Mereka pun terdesak, teman-teman. Dan US bersetuju dengan two-state solution dan Yahoo tak setuju. Dan sumber Arab berkata Hamas termasuk dalam kumpulan yang akan ada di Palestin jika two-state solution ini berlaku. Selepas berita ini keluar, pemimpin Israel naik angin macam kena rasuk hantu yang mereka kata yang mereka tak akan benarkan teroris state berada di sebelah mereka. Dan negara-negara Arab hanya akan berbincang dengan IDF chief sahaja Israel, kerana walau IDF chief sendiri tak berapa baik dengan hubungan dengan Yahoo. Dan kita sekarang banyak dengar akan ada perebutan kuasa di Israel selepas Blinken datang ke Israel tempoh hari. Kita doakanlah benda ni terjadi. Bukan hanya rakyat Gaza tertekan, satu dunia pun tertekan dan tempoh hari. Kita tahu yang Erdogan berada di Egypt 2 hari untuk hanya berbincang tentang Gaza sahaja. Dan jangan lupa teman-teman, Turki adalah negara Islam Sunni yang paling banyak askar dan senjata. Jadi saya rasa Israel pun pasti takut. Assalamualaikum. Selamat bercuti semua. Dan jangan lupa teman-teman share, share. Hurrah everybody.